Assalamualaikum dan hai guys. Hari ini kita akan interview pelajar-pelajar UKM yang buat final year project di bawah selian saya. Jom. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq Ikhwan bin Muhammad Razzi, pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya Khadijah binti Abdul Halim, juga pelajar daripada UKM. Dan tujuan kami datang ke Building Impact Research UM ni adalah untuk melakukan final year project kami. Dan melakukan projek kami di sini berkaitan dengan analytical instrument yang berada di sini. Baik, tujuan kami datang ke sini adalah menghasilkan final year project kami dengan berkolaborasi dengan pihak UM. So UKM berkolaborasi dengan pihak UM. Supervisor kami dari pihak UKM adalah Dr. Siti Syahra binti Zulfaqar. Dan supervisor kami berada di UM adalah Dr. Didi bin Irwandi. Projek saya adalah untuk determination of the antibiotic residue in water samples from Sungai Kesang, Melaka. Dan Khadijah? Saya punya projek adalah to determine antibiotic residue in catfish samples from Sungai Kesang, Melaka. Alright. Okay, soalan yang pertama untuk saya adalah, adakah anda pernah menggunakan alat kromatografi sebelum ini? Apakah persepsi anda mengenai bidang ini? Okay, baik. Soalan yang pertama adalah, before this, I never use this analytical method. Saya tak pernah guna langsung dan saya tak tahu langsung instrumen ni dan apakah fungsi instrumen ini. Dan apabila saya diketahui untuk melakukan projek ini dan untuk datang ke sini melakukan dengan secara hands on, saya terpaksa, bukan terpaksa tapi saya kena melakukan sedikit research, tapi itu secara teori. Dan apabila dah ada have exposure about it yang berada di sini dengan bantuan supervisor kami di sini, alhamdulillah, saya bukan cakap lebih arif lah, tapi tahulah untuk menggunakan instrumen ini. So itu soalan pertama, saya dah jawab. And apakah persepsi saya dalam bidang ini? Okay, untuk persepsi saya, at first saya merasakan bidang ini adalah sangat bosan. Itu yang pertama, sebab ialah menggunakan alat ni dalam makmal. So dia macam duduk dalam tempurung lah, macam tu. And then tu at first moment. So selepas selidik menyidik dengan menggunakan alatan ini, is quite interesting. Saya tak pernah guna alat LCMS ni dan tak pernah pun tahu kewujudannya. Kalau yang saya tahu ada GCMS semua tu, tahu juga, tapi basically kita orang belajar secara teori sahaja, macam mana bentuk dia, apa yang ada dalam tu, tapi tak tahu kegunaannya untuk detect apa, macam mana nak menggunakannya, apa yang ada, composition of that, apa yang perlu, kita orang tak tahu pun kena ada mobile face ke, kena ada kolom yang sebegini sebegitu ke. So at first kita orang tak tahu pun. So bila first kita orang start learning, actually saya sangat takut lah, sebab kita handle instrumen yang harga berjuta. So benda macam ni, bila Dr. Didi bagi kebebasan, rasa macam Dr. Didi percaya dekat kita orang, and with that kepercayaan tu, kita orang try our best untuk learn and also macam menggunakan sebaik yang mungkin lah, untuk FYP kita orang juga, and untuk dapat result yang elok. Basically itulah. Okay, ceritakan pengalaman anda dapat belajar dan menyiapkan FYP di bawah seliaan Dr. Didi. Okay, pengalaman. Alright. Okay, pengalaman saya selama berapa bulan ni, Dijah? Start daripada bulan 6 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, selama 6 bulan ni banyak pengalaman manis
sedih pun ada, happy, semualah bercampur. Okay, dari segi pandangan sudut sedih tu, ada sedihnya di mana ketika kita dari segi first lah optimization. Dari segi optimization untuk mendapatkan method kami tu agak sedih kerana sukar. Untuk method optimization ni sangat sukar untuk kami validatekan, untuk kami finalizekan method yang untuk digunakan itu. Itu bagi kami agak renyah sedikit. Tapi it's okay, it's quite fine sebab kita learning kan. So kita dah ada pengalaman tersebut, kita boleh adapt and kita tahu solusi dia. Itu satu. So kita boleh ambil kekurangan tu menjadi kelebihan kepada kita. And then yang best dia banyak. Best dia banyak sebab supervisor kami sangat supporting, sangat support dari segi consultation lah, semangat. Sebab kita orang down, dia kata okay, okay, cakap kat saya apa masalah dia bisa bantu macam tu. Betul. And apa-apa yang kami akan rujuk untuk berjumpa dengan Dr. Didi, on time, on the right spot, Dr. akan tolong. And then lagi macam awal-awal tu macam kita orang tak adalah ada basic di chemistry, kita orang sangat rendah juga sebenarnya sebab kita orang tak belajar sangat chemistry ni. Jadi bila masuk dalam bahagian bidang ni kan, antibiotic residu menggunakan CMS ni, kebanyakannya semuanya melibatkan chemistry, macam mana nak buat penyiraan, all that, basic acidity, semua tu semua kita orang kena tahu based on antibiotic punya composition, punya physical tu. So dari awal tu Dr. Didi memang guide kita orang dari A to Z lah. Memang tak ada miss langsung kan. Dan kalau kita orang tanya pun, semua dia akan jawab dengan perfect. Macam tu lah. Jadi kami pun, Dr. Didi pun dah bantu kami. Kami pun bantu Dr. Didi dengan melakukan research jugalah. Takkan Dr. Didi nak swap je. So kami akan lakukan research dan akan fahamlah apa yang relatekan balik apa yang Dr. Didi dah ajar kami. Asyik dia. Next question, ceritakan sedikit perasaan anda sepanjang tempoh anda berada di sini. Tak ada? Perasaan? Perasaan kau kat sini. Perasaan saya, first of all, happy. Happy sebab first, good environment. Itu satu. Good environment dari segi melakukan kerja, bahan-bahan yang ada kat sini. Setakat yang saya buat projek ni, semua komplit, semua siap ada. And yang paling penting, kami kena guna dengan sebaik mungkin lah, sebab bahan kat sini memang mahal. So sesiapa yang nak buat projek kat sini, memang kita kena tahu nilai dia untuk kita menghargai bahan tu. So, and second one, perasaan dia saya sangat happy lah. Sebab yelah, sebagai undergraduate, bukan senang kita nak collab dengan Universiti Malaysia dan menggunakan analytical instrument HPLC SMS ni yang sangat sensitif lah bagi saya. Yang berharga jutaan ringgit. Dan juga even pelajar-pelajar master pun, PhD pun tak pernah pegang. Dan saya undergraduate ni pun dah pernah perform this instrument. So saya sangat happy dari segi dua sudut tu lah. Dia bagaimana? Kalau perasaan saya selesa lah dekat sini. Tak adalah rasa macam tak toksik lah. Tak ada rasa macam bila kat satu tempat tu kita kena rasa berjaga-jaga. Macam sebab orang yang sekitar sini, staff dekat sini memang treat kita orang baik. Tak ada perbezaan layanan pun. If kita orang ada persoalan nak tanya ke apa ke, dia mesti akan layan kita orang. Kalau just in case kalau kita orang balik lambat ke apa ke, kita orang akan beritahu dan dia orang okey je. Macam tu. So macam okey lah kat sini, kita orang ada kebebasan jugalah dekat sini. So selesa lah buat final year project kat sini. Adakah anda akan syorkan kepada sesiapa di luar sana untuk belajar atau melakukan eksperimen di bawah penilaian Dr. Didi? Kalau jawapan saya, iyalah. Sebab rasanya macam belajar dengan Dr. Didi ni macam Dr. Didi walaupun dia bukan lecturer, tapi banyak ilmu yang dia ada.
And Dr. Didi dia sangat tak kedekut ilmu. Kalau dia nak ajar tu dia ajar je. Dia kata walaupun kadang benda tu tak ada kena-mengena pun dengan CMS, tapi dia bagi tahu juga kita orang. Dia bagi tahu juga pengalaman dia bekerja, pengalaman dia pernah belajar kat mana dulu. So best lah learning dengan Dr. Didi ni. So macam kalau ada peluang tu ambil je, sebab Dr. Didi memang baik dengan student. Dia tak ada orang kata, tak ada apa orang kata pilih kasih tu, tak ada. Tak ada dia kata oh saya busy lah, saya tak boleh lah nak layan awak, saya ni ada ni, tak ada. Dia kalau ada masa dia memang akan layan kita, kan? Betul. Okay, all the students out there, saya sangat syorkan anda melakukan projek anda di sini. Sebab bukan sahaja HPLC yang ada di sini, bermacam-macam lagi instrumen seperti QTOF, ada juga GCMS pun ada. GCMS. So nak detect apa? Heavy metal, pesticide, any other chemical, you can do here lah. Dan Dr. Didi boleh assist. Yep, Dr. Didi boleh bagi yang terbaik untuk anda collab dengan di sini. Okay, last question. Apakah peluang yang anda peroleh di sini? Peluang. Okay, bagi saya apa perkara yang saya dapat di sini adalah salah satunya skill lah. Bukan sahaja skill untuk menggunakan CMS tu satu. Itu sangatlah saya rasa skill tu amat berharga untuk saya di masa akan datang. Contoh kalau saya bekerja sebagai jabatan alam sekitar dan saya ada skill ni, so maybe saya boleh dapatkan peluang orang kata bisnes daripada menggunakan ilmu yang ada saya ni, boleh saya gunakan sebagai bisnes. Itu satu. Dan antara skill yang saya dapat di sini adalah daripada skill saya berinteraksi dengan orang, dengan people yang saya tak pernah berjumpa, yang tak pernah saya bersemuka. Itu pun boleh menjadikan salah satu skill saya berada di sini. Bukan department ni sahaja yang saya bergaul, department lain pun saya bergaul juga. Dan Dijah? Kalau saya sama jugalah macam aku cakap, peluang nak belajar CMS tu bukan senang nak dapat. Betul. So bila dah buat final year project ni, research ni, kena guna sebaik mungkin. So bila dah ada peluang tu, kita dah tahu ilmu dia macam mana nak guna, macam mana kita nak bukan setakat guna CMS je, tapi macam mana nak macam mana nak fix the problem if kita ada problem dengan CMS tu. So bila kita tahu, kita boleh guna peluang tu, kita boleh guna ilmu kita tu dekat luar sana. Mana tahu kita kerja relate dengan bidang ni kan. So orang macam dia tahu pasal benda ni, so dia boleh gunakan kita punya skills ni. Kalau macam saya ni jenis yang takut nak cuba benda baru. So bila dekat sini dia kena guna benda baru, CMS which is kita tak pernah guna pun sebelum ni, tak tahu pun macam mana nak guna. So dia macam bagi saya macam semangat untuk jangan takut dengan try benda baru. Just try, walaupun awal-awal tu memang tak reti ke apa, tapi kita belajar, along the way kita belajar, so kita tahu benda tu. And another thing is sebab kita dari UKM kan, pergi ke UM tempat baru juga, tempat orang kita tak kenal orang kat sini macam mana. So pun pengalaman jugalah bagi kita macam mana kita nak interact dengan orang, especially bila time kerja lagi nanti kan, macam mana kita nak interact dengan orang yang lagi tua dari kita, macam tu. Okay, apa yang boleh saya katakan, saya menjadi lebih berdikari lah berada di sini. Sebab apa? Sebab style Dr. Didi ni, dia akan bagi satu task, and satu task tu kita kena usaha sendiri. And the rest tu, the output tu Dr. Didi yang tolong akan konsepkan mana okey, mana tak okey. Itu memang kita akan berdikari dengan diri sendiri lah. And berdikari dari segi kami datang daripada UKM ke sini naik public transport, and kami juga mengambil insentif untuk mendapatkan a good result projek kami. Kami mengambil insentif untuk bermalam di sini. So jadi
dengan kebaikan yang Dr. Didi bagi kita orang untuk permission untuk tidur di sini. Saya amat berterima kasih kepada Dr. Didi, dan ini antara sebab ini kami menjadi lebih berdikari lah, orang cakap, boleh berpegang dengan diri sendiri lah untuk melakukan projek ini sendiri. Kami buat research dulu, kaji dulu, baru kami consult kepada Dr. Didi balik untuk bertanyakan adakah cara ini okey ke tidak. Kalau tak okey, apakah perlu solution yang kami perlu buat. Okay. So itu saja daripada kami. You guys, I recommend you all collab with UM for your final year project with this analytical instrument. Good luck. Okay. Wish. Oh.